Tu sebab kalau yang perempuan senang. Macam tu. Jaranglah perempuan macam ni. Tak ada lah. Pelik sangat perempuan tu. Tak makhluk mana tak tahulah. Dia salam mesti macam ni. Lurus macam ni. Kalau penemu duga buat macam ni tak apa. Tu hak dia. Dia yang nak interview. So kita tadahlah macam tu. Dan bila dah salam, kemudian dekat kursi, tak boleh duduk berdiri tepi tu. Selagi tak disuruh duduk. Kalau dia kata, duduklah, duduk. Tunggu apa lagi? Duduk. Baru duduk. Dan bila duduk, kaki jangan bersilang. Lurus kaki atas paha. Kalau bawa handbag, bawah belah kanan, bukan belah kiri. Bawah belah kanan, letak bawah. Kenapa? Saya tak tahu. Memang belah kanan. Daripada dulu dia cakap belah kanan. Saya ikutlah belah kanan. Baju masa tu, kalau saya tinggi, tak sesuai pakai baju yang jalur. Tegak macam tiang. Warna yang sesuai. Sekarang ni pengaruh Korea. Kan kononnya nak sampai lengan macam ni, lipat macam tu kan. Tengok, semuanya akan diambil kira. Kemudian kepantangan, satu benda yang banyak calon-calon temuduga buat silap. Di penghujung sesi, awak ada apa-apa soalan? Tak ada, habis. Kau tak dapat kerja tu. Tanyalah soalan walaupun kau tak ada soalan. Tanya juga macam mana pun. Tu kena ajar dia orang. Macam-macam tau cara kita menjawab. Apa pandangan awak tentang ni? Kalau tak silap saya, memang kau silap. Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara. Yang bahagia bersama dia Dr. Muhammad Effendi bin Yusof, pengarah pembelajaran sepanjang hayat UTM Space. Yang berusaha Tuan Rizal Rashid, pengarah urusan Neuron Works International Sdn Bhd, merangkap penaung The Influential Club TIC. Saya baru je tanya macam mana cara nak jadi ahli. Yang bahagia Dr. N. Syafira Ibrahim selaku penasihat Neuron Works International Sdn Bhd dan juga tenaga pengajar. Yang dihormati Tuan Khairul Azri dan juga Puan Nur Azidah daripada UTM Space. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ahli The Influential Club dan para graduan yang diraikan. Hari ini saya boleh tengok kursus dia, kursus International Sijil, interpersonal apa? Interpersonal communication. Jadi patutnya you all kena present depan ni. Tapi tak apalah kan. Nak buat macam mana? Tajuk yang telah dipilih adalah bercakap dengan adab. Bukan semua orang boleh ada keupayaan untuk bercakap di hadapan, dan mana boleh cakap, tapi nak make sure orang boleh konsisten dengar sampai habis. Itu satu cabaran. Lagi satu lagi, cara dia mula, cara dia. Saya ingat waktu saya masuk pertandingan pidato dulu, dengan pidato wakil negeri pergi kebangsaan, judge ni dia dah ada satu setting lah. Bila dia tengok cara kita naik atas pentas, sebab saya diajar oleh guru saya jangan tergopoh apa naik atas pentas sebelum kita nak deliver kita punya pidato tu. Kemudian sampai pula dekat depan, kita tak terus pergi kat mikrofon. Kita diajar pergi lurus dekat mikrofon tu, tunduk sikit. Kemudian kita pergi kat depan tu, dan jarak kita dengan mikrofon
macam ni. Jarak dia macam tu. Dan kita cuma kita tak boleh ukur. Kita kena pandai agak yang macam tu. Sebab kalau jauh sangat dia jadi sayup. Kalau dekat sangat bunyi dia tak berapa, sebenarnya tak berapa ni, tak berapa selesa untuk telinga mendengar. Jadi dan saya diajar supaya jangan terus senyum bila bercakap. Masa pidato. Serius, angguk macam tu, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba wah macam tu, dia macam tu. Dia ada elemen of surprise. Contohlah, sebab dia untuk tujuan tournament. Tetapi judge dah menilai saya pada waktu tu. Aku tengok dia ni naik pentas macam nak mengendap je, dia kata. Sebab kita slow kan. Sebab kita takut tersadung apa semua, orang gelakkan kita, dah ada markah lain pula. Jadi macam-macam lah petua yang diberi. Contoh bila nak bertanding, debat, pidato, satu masalah kita adalah kita menghafal. Kan tu budaya ada orang kita dia hafal satu-satu, kemudian dia akan bercakap sedap, tapi sebenarnya dia tak menjiwai pun benda yang dia cakap. Kemudian saya training dulu kalau bercakap pidato tu, nak menjiwai, dekat mana tempat yang paling sesuai untuk kita training? Kat mana tempat paling sesuai? Kalau kita nak training speech kita lah, kat mana paling sesuai? Cetaka. Bilik air, tempat yang sunyi. Tapi tok guru saya ajar, dekat dalam bilik, dekat bilik tidur tu, dia pasang radio kuat-kuat, radio Sina ke radio Era, pasang kuat-kuat, kemudian ambil bola pingpong dengan bat pingpong depan saya. Tap, sekarang cakap. Sebab nak tengok fokus kita terganggu tak dengan benda ni semua. Kan? Jadi bila kita dah biasa senyap, sekali tiba-tiba ada orang datang gitu. Kita nak berpandang tempat lain, cari tempat lain, akhirnya tu yang banyak berlaku blank dan sebagainya. Itulah antaranya yang saya apa. Jadi bercakap ni ya, adab bercakap. Dia sebut adab ni adalah tata cara, adat, kebiasaan, hormat, murni, nilai-nilai yang baik. Itu adalah adab. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah daya budi dengan bahasa. Bercakap tu biarlah orang kata datang, biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Tu sebab penting salutasi. Nak sebut siapa orang-orang yang penting yang kena kita sebut nama dia. Kan, datang rumah orang dan salutasi yang paling panjang nak jumpa pergi Brunei Darussalam. Kalau pergi Brunei Darussalam, dia salutasi aja 3 muka surat. Orang kaya ni, pangeran ni, semua sebut. Dan kelainan dia dengan kita adalah dia sebut nama tuan rumah dulu. Nama tuan rumah sebut dulu. Kemudian tak kisahlah kau Datuk Seri ke, kau Tun ke apa ke, kemudian sebut. Lagi orang tu tetamu, lagi kemudian sebut nama dia. Macam tu pula. Masa tu saya sebutlah, ini adalah sejarah salutasi terpanjang saya baca, saya kata macam tu. Saya kata macam tu kan. Jadi kena sesuaikan diri kan. Nak pula tengok kita semua dah belajar basic lah, you all dah belajar basic kan, outline, demografi pendengar, siapa dia kat depan kita. So saya pula nak bagi talk dekat graduate ni kan, graduate student kan. Jadi saya kena make sure lah kan. Kena make sure saya boleh bagi yang sewajarnya. Sebab adab ni mustahak, adab dalam bercakap. Kadang-kadang orang tu cakap bagus tapi adab dia tak jaga. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. So cakap tu kena sesuai. Tengok dengan apa yang orang nak dengar. Kan? Kadang orang tu jadi seronok. Kadang saya ingat arwah abah saya dulu bila pergi meminang anak orang ni, bagi pihak orang ni kan, orang tu tak brief apa pun kat ayah saya. Nak minang orang ni, nak kahwin berapa bulan, tu je. Ayah saya pergi, itu je. Itu je. Sampai kat rumah tu, tuan rumah tu pun tanya, dia tanya hantarannya berapa. Jadi arwah abah saya tak diberi tahu pula maklumat tentang itu. Tetapi arwah abah saya nak beritahu, kita sebagai orang wakil, kita tak boleh cakap. Dari segi adab tak boleh cakap, saya tak tahu. Jadi abah saya pun cakap, macam ni lah arwah abah saya jawab. Saya ni adik-beradik bukan, saudara mara pun bukan. Disuruh datang, disuruh balik. Dia suruh makan, dia suruh minum. Macam tu lah saya. Maknanya nak beritahu dia tak tahu. Macam tu. Faham tak? Maknanya bahasa tu halus betul.
Faham tak? Jadi itu kadang-kadang kita kena faham. Bukan semua. Macam kita dengan adik-beradik, dengan mak ayah kita dah tahu dah. Dengan mak dengan ayah kita, mungkin dengan mak kita boleh cakap direct, mak, boleh tak mak macam ni? Dengan ayah pula, ayah sihat. Ayah tahu tak sekarang ni susah ya kan sekarang ni kan. Oh, dia buat dah banyak bunga-bunga dulu. So kita tengok kesesuaian. Itu dia kata tengok count of learning, content dengan konteks. So kita tengok kesesuaian. Itu kemudian kita akan share kalau sempat lah. Kalau tak sempat maknanya kena panggil lagi lah. Macam tu. Kemudian kan dalam bab adab ni semua termasuk bercakap dengan sopan santun, dengan berlapik, berhikmah kan. Jadi adab tingkah laku kita, cara kita bercakap tu, sebab orang perempuan dah kena berhenti dah bercakap aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana tu. Kalau hati baik mulut pun kena baik kan. Macam mana pula orang akan menggambar apa mulut macam puaka tu, orang cakap kan, kenapa? Sebab tak sesuai dengan kebaikan dia tu. Kalau dia melafazkan perkataan yang tak baik, muka elok, cantik, comel, tapi contoh kalau nak kata hati dia baik, dia maki hamun orang kan, mencarut, kata-kata kesat, sudah tentulah orang takkan boleh pandang dia sebagai seorang yang baik. Tentulah tu sebabnya apa yang kita cakap tu penting. Dan kita ada 3 alat yang paling berkuasa dalam diri kita yang kita kena jaga kan. Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, dan apa yang kita buat. Itu 3 alat paling berkuasa kan. Apa yang kita cakap, apa yang kita buat, itu memang dah tak boleh buat apa. Tapi apa kita fikir ni masih tersimpan dalam kepala, kita boleh alter lagi. Saya sikit lagi bercakap ni boleh jadi serentak dengan lagu yang kat sebelah ni. Macam tu kan. Saya boleh bercakap dengan irama ni, boleh. Kan. Daripada tadi menahan je kan. Macam tu lah kan. Macam tu. Tapi dah dilatih kan. Dia dah latih dengan tu. Tu sebabnya pertandingan debat di UTM Space tu dulu adalah antara tempat saya bertanding debat diraja dulu. Masa tu kan dia jadi fakulti UTM dulu, Jalan Semarak kan. Saya ingat pertandingan debat diraja ni, dia buat pertandingan cabut tajuk dalam 30 minit sebelum pertandingan. Tajuk dia bercadang, dia jadi pembangkang kan. Dia jadi opposition, dia jadi apa. Jadi kemudian bila dah dapat tajuk tu pula, kita akan berlawan dekat mana? Bukannya dalam bilik macam ni, dekat laluan orang nak pergi kafe, dekat laluan, dekat bawah ni, kat tempat orang berlalu pergi library, supaya orang yang lalu tu tengok, dia boleh berhenti tengok kita bercakap. So kalau orang tu lalu, dia tak perasan pun, tak tahu kita bercakap, mana teruk sangatlah percakapan kita tu. Nampak tak? Jadi mana persona tu menyebabkan orang boleh tunggu kita. Itu penting kan. Jadi tujuan kita bercakap ni ada pertamanya adalah untuk mendidik, untuk membimbing, untuk guide. Jangan nampak kan macam dalam banyak-banyak perkara lah orang nak buat pada hari Ahad ni, Ahad petang kan, ada satu perkara yang paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat, macam tu lah kan. Tapi disebabkan Samsul debat pergi ke depan tu, dia dah macam kena buat juga macam nak dengar. Macam tu kena dengar juga kan. Jadi mungkin manalah tahu ada poin-poin yang kita boleh ambil. Sebab saya nak ajar pun, you all dah belajar setahun kot dia belajar. Saya dulu belajar tak rasmi je kan. Saya belajar tak rasmi. Saya dulu masa masuk pertandingan pidato, first pertandingan saya belajar, sebab saya tengok kawan-kawan saya tengok roommate saya, tok guru saya orang Kelantan, nama dia Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad, cakap pekat gila Kelantan. Lapan nasi weh, bakponya natai apalah, dia macam tu kan. Dia memang pekat cakap Kelantan, tetapi bila dia berpidato, tiba-tiba persona tu tiba-tiba bunyi KL kan. Seronoknya kalau kau boleh cakap macam dia. Saya kata seronok kalau boleh cakap macam dia, saya kata macam tu. Dan saya bila saya tengok cara dia, saya masa tu kerja saya apa tau, bila dia masuk pidato, saya pegangkan kod dia, saya pegangkan kamus dewan dia. Satu hari nanti aku kena cakap macam dia. Kemudian masa tu kami diploma. Saya masa tu ambil diploma Public Admin di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Kan habis saya belajar lendu bukan London, lendu. Jadi bila saya habis jadi diploma, sambung degree, saya terus pursue saya punya minat dalam bidang pidato dan debat ni. Dan masa tahun pertama di Melaka, masa di ITM Melaka, saya cuba masuk dengan pidato. Alhamdulillah saya berjaya menang hadiah Sagwati.
Sagu hati dengan pen apa, duitnya masa tu dapat RM50 dengan pen Parker yang tekan tu, yang pen Parker yang mak saya buat penunjuk ngaji sampai hari ni kan. Tu pada saya satu pencapaian lah kan. Dan tak sampai setahun saya jadi champ kebangsaan, tak sampai setahun. Tahun depan tu saya tu, dan bila saya dah champ kebangsaan cukup, saya tak nak pidato lah, saya fokus dengan debate. So bila ada orang pertikaikan saya, dia kata setakat cakap seorang boleh lah, cuba lawan aku tengok. Ada yang berani komen macam tu, ada yang berani komen macam tu. Tanyalah sahabat-sahabat yang kenal. Dulu nama glamour saya, orang kenal saya Abang Acoy. Saya boleh third speaker, boleh second speaker, boleh first speaker dan boleh reserve. Empat position saya boleh. Yang paling suka reserve lah. Sebab tak cakap apa-apa, bila menang hadiah bagi sama. Macam tu kan. Jadi saya bila masuk debat dulu, untuk debat, dia macam bola sepak ni, dia ada Liga Super, ada Piala Malaysia. Liga Super lagi mewah daripada Piala Malaysia, tapi prestige dia Piala Malaysia. Bercakap macam tu juga dalam debat diraja ni. Di kita ada debat kemerdekaan, di kita ada debat kenegaraan, kita ada debat alam sekitar, semua hadiah mahal. Hadiah debat diraja tak berapa mahal sangat, tapi prestige dia. So dalam debat diraja atau orang sebut royal debate, saya alhamdulillah pernah bergelar top rank best speaker Malaysia 2000, 2001 dan 2002. 3 tahun berturut-turut. So kalau nak cuba-cuba debate boleh lah. Tu sebab saya teknikal dalam kepala saya. Teknikal dalam kepala saya. Itu sebabnya saya sampai sekarang bahan bacaan saya kena ada Reader's Digest tu, kena ada. Kemudian majalah Dewan Masyarakat tu sampai sekarang saya langgan, datang ke office, sebab saya kena make sure maklumat saya sentiasa up to date. Sebab bila anak-anak murid debat saya datang, dia nak tanya pandangan tajuk ni debat. Sebab dia orang akan jumpa saya satu perkara, dia bawa senarai tajuk 50 tajuk tu yang akan diperdebatkan, tak tahu tajuk mana. Dia tanya saya, nak buat macam mana tajuk ni? Kalau jadi kerajaan, nak buat macam mana? Kalau jadi pembangkang, nak buat macam mana tajuk ni? So tugas saya kena bagi, dan saya kena make sure maklumat saya lebih up to date daripada dia orang. Kalau tidak ada dia apa. Tu sebabnya saya paling takut sekali bila dah bergelar coach, saya dah jadi jurulatih. Saya paling takut adalah kena bertanding balik. Memang saya paling takut. Sebab itulah bila saya dah jadi coach, tiba-tiba satu hari tu saya diminta masuk pertandingan ketika zaman Pak Lah. Zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri, saya diminta masuk pertandingan pidato Perdana Islam Hadari. Saya tak nak. Saya kata saya dah jadi coach, buat je aku kalah, mampus anak murid aku tak hormat kat aku. Saya kata macam tu. Tapi dia orang paksa juga saya bertanding. Saya pun tak apalah, pergilah saringan dekat UKM, dekat College Christmas, College Christmas rasanya. Dia ada 8 bilik, setiap bilik tu ada 10 peserta, ada 4 sesi. 10 peserta setiap bilik, 8 bilik, maknanya 10 kali 8, 80. Ada 4 sesi, maknanya 8 kali 4, 320 orang peserta. Dalam 320 orang nak pilih 10 masuk final. Nak bercakap depan Pak Lah masa tu Perdana Menteri di PWTC. So saya masa tu pergi cuba dia kan, saya pun malas nak ni. Saya tengok orang tu, saya dengan pakai seluar Melayu dengan baju t-shirt power yang dapat free masa yang maraton yang tak habis lagi tu. Berlepas, lepas tu masuk simpang naik kereta balik. Macam tu kan, macam tu kan. Sebab kita sayang lemak yang ada kan. Lepas tu saya pun pakai t-shirt tu, tengok okey, bila dah sampai turn, lepas tu saya check, rupanya turn saya dia hari Jumaat petang ada satu sesi. Esok hari Sabtu ada pagi, petang dan malam. Jadi saya nak cepat, saya kata boleh tak saya jumpa dengan penganjur. Dia kata saya punya sesi esok. Saya kata boleh tak hari ni, sebab saya kata saya ada urusan dekat Taiping. Saya kata memang betul lah masa tu ada urusan kat Taiping. Dia kata boleh lah. Dia kata sampai saya tak nak lah, saya janji saya masuk. Tengah ramai-ramai ni orang kata, orang tak perasan pun aku kalah kan. Saya pun pergi, lepas tu tengok tajuk mana nak buat ni. Kan ada 10 prinsip Islam Hadari, saya pilih ambil ni lah. Saya pun pakai baju Melayu, pakai songkok. Saya pun balik dengan senang hati. Esok tu dapat panggilan tengah di Taiping tu. Dapat panggilan, hello, tahniah Cik Samsul, Cik Samsul layak ke final. Saya kena fikir lagi. Jadi saya pun pergi dan masa di pertandingan akhir tu, alhamdulillah tempat ketiga daripada Johor Bahru, seorang perempuan berusia 56 tahun. Seorang perempuan, nama dia Hajah Sadiah. Dia dapat markah 76 markah. Tempat kedua daripada Sabah, Jaim Atuh, 77 markah. Saya dipilih juara 95 markah. Bukan cakap apa, maknanya nak beritahu setting saya. Setting saya bukan cakap bagus sangat, tapi
Lebih kurang lah. Apa maknanya? Maknanya kita kena make sure bila kita bercakap tu orang nak dengar. Dan satu lah, bukan nak cakap apa lah, pada ketika itu nampak Pak lah sebagai penonton memang penat sangat. Bila saya tengok, bila saya tinjau kan, dia tengah ngantuk lah. Jadi saya cakap aku kena bagi dijaga waktu dengar ni. Jadi lepas tu pula kita orang yang 10 orang yang finalis ni kena kuarantin dalam bilik ni. Kuarantin dalam bilik, tak bagi keluar. Sebab siapa yang sampai turn dia, kita boleh nampak lah TV tu dekat atas pentas tu macam mana. Penuh dia orang ni, seorang keluar. Lepas tu semua psycho, jangan cakap lah, semua training. Bismillah. Saya kata sudah ni macam tu. Saya kata tak boleh jadi ni. Saya pun cakap ke toilet mana ni? Saya kata, lepas tu sampai kat toilet tu ada satu pintu keluar. Saya keluar kat bawah pokok kat belakang tu, dekat dengan tong roro sampah tu. Dekat bawah pokok tu kan, nampak tong roro sampah bagi bukan situ. Saya pun dekat bawah pokok tu, saya pun try. Sebab saya tak boleh, saya tak nak training depan orang kan. Lepas tu untuk yang kes macam tu kita nak prepare point aja. Alhamdulillah lah. Masa tu kebetulan birthday mak saya, Johan masa itu juara dapat tiket umrah dan juga wang tunai RM5,000. So kebetulan birthday mak saya hadiahkan tiket umrah tu kat mak saya. Duit saya ambil, tiket umrah tu saya hadiahkan kat mak saya. Tu nak beritahu lah kan. Kedua, tujuan kita berkomunikasi adalah untuk memberitahu, melaporkan, macam baca berita kan. Kemudian meningkatkan kemahiran kecakapan, mendorong, motivasi, motivate. Kadang-kadang ada orang tu dia cakap motivate ni, dia tak buat apa benda tu. Bercakap tu memberi keyakinan. Bagi mencapai satu tahap sebuah negara maju, kita memerlukan kekuatan yang menyeluruh. Seperti mana bertekkan daripada ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika merasmikan Kertas Kerja Malaysia melangkah ke hadapan. Katanya, untuk berjaya negara kita memerlukan kekuatan menyeluruh, kestabilan politik, kecakapan pentadbiran, kemantapan ekonomi, keadilan sosial, dan paling penting sekali penguasaan dalam bidang ilmu teknologi maklumat. Walaupun Tun Mahathir tak pernah cakap, hakim akan bagi markah banyak kat situ sebab keyakinannya. Tapi kita cakap, kata silap saya lah, Tun Mahathir pernah cakap memang kau tak akan dapat markah lah kat situ kan. Jadi maknanya penting ni, maknanya mendorong, motivate. Kita mesti boleh, kita boleh. Contoh sekali kan, kita tengok kan kat tepi highway tu kan, bagi semangat mendorong. Sebab apa? Sebab cara teknik setiap orang, method dia nak bagi semangat. Bayangkan kadang kalau kita pergi, macam ada orang bersesi kaunseling kan, jumpa orang yang memang kenapa? Ya Allah, iya, tak apa, itu biasa. Memang saya nampak kalau macam tu keadaan dia, lagi cepat dia terjun pada bangunan kata. Itu sebab tak apa, kita kena kuat semangat. Terus ada kekuatan dalam diri kita. Benda ni biasa. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau ada hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Itu biasa. So kalau kita tak nak ada ujian, kita tanya orang gila. Orang gila dia tak ada ujian untuk dia, tapi dia menguji orang lain kan. Orang gila dia tak ada masalah, dia tak stres, tak ada masalah apa pun dia. Orang gila kan, tak ada stres apa kan. Dia boleh jalan depan kita, tiba-tiba ni kita tengah bermajlis ni, dia pergi naik atas pentas, dia pergi dengan tak berbaju, seluar londeh macam tu, zap dia turun dengan seluar dia. Kita akan trauma sepanjang hayat kita. Kita akan terbayang macam mana struktur badan dia, apa semua kita akan terbayang. Itu contoh lah. Tu saya kata tadi, kita akan ada masalah, kita akan ada ujian, tapi macam mana cara kita nak convince orang lain. Macam tu juga menjual barangan dan perkhidmatan memerlukan kita adab dalam bercakap. Berdakwah menyeru kebaikan. Saya jumpa dengan Tuan Guru Allahyarham Datuk Ismail Kamus setahun sebelum dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, saya pergi jumpa dia dekat IJN. Saya ziarah dia sebab anak dia beritahu saya, ayah apa ni, abah dia dekat ni, dekat hospital kan. Masa tu dia berlepas operation bulan puasa. Saya pergilah ziarah, pergi jumpa. Saya minta dia nasihat. Saya kata, ada tak apa-apa nasihat yang boleh bagi kat saya? Saya kata, pertama dia kata, beritahulah kat semua penceramah kat luar tu, sabar banyak, sabar banyak ujian. Yang kedua, jangan menjerit ceramah ni. Jangan menjerit ceramah ni. Saya kenal seorang kawan saya yang suka menjerit ni. Saya kenal ada seorang kawan saya, dia sama pair dengan saya selalu bila forum kan. Menjerit kerja ni. Satu orang, ada seorang tiba-tiba terperanjat orang kan. Dia kata sebab bila kita menjerit ni, seolah-olah macam orang depan kita tu jahat, yang dengar ceramah tu tak jahat, dia kata kan? Yang jahat tu orang lain. Jadi tengok tempat, dia kata. Tu dia pesan. Dia kata pesan tak saya lah. Saya pun okey lah, saya ambil. Jadi mana cara kita berdakwah, menyeru pada kebaikan, kemudian menyelesaikan masalah, memberi nasihat, mengubah sikap minda persepsi. Kadang
kita boleh bagi talk ke tempat lain, anak sendiri pun belum tentu boleh bagi. Dan anak sendiri pun degil, anak sendiri pun tak boleh dengar cakap. Dan anak-anak tu sebab penting penting. Anak ke, kawan ke, siapa kita nak bagi nasihat, pentingnya kita kena buat kajian dulu. Tu sebab bila saya buat team building, buat program team building, saya akan buat 3 hari 2 malam tu, make sure sentuhan saya seorang je untuk setiap slot. Setiap slot. Saya bukannya macam setengah orang tu, bontang paper bukan main lagi. Tiba-tiba bila time actual, dia hanya datang slot last day je. Ada ramai macam tu. Tapi saya nak sentuhan saya, sebenarnya nak tengok kesan. Dan seminggu sebelum nak buat team building tu, pihak HR akan bentangkan profiling setiap seorang peserta tu. Yang ni pemalas, ni gemar lawan bos dia, ni selalu tak datang, ni selalu tipu, claim, contohnya. Jadi saya dah tahu data tu, tahulah saya nak buat apa dalam program 3 hari 2 malam tu kan. Nak ubah sikap bukan senang. Itu sebab kita penting, saya kata tadi, kenal peserta kita. Macam tu juga anak-anak. Kita kena kenal anak-anak kita macam doktor mengenal pesakit. Jadi sakit apa, simptom dia apa. Sebab kalau kita tak kenal pesakit kita, takut bagi ubat tu sikit sangat, tak ada kesan. Kalau bagi terlebih pula, takut overdose. So kena bagi sesuai dengan tu. Tu sebabnya kita tengok anak-anak kita sendiri kan, siapa yang dah kahwin lah. Saya rasa tengok cara pembelajaran ni, dah kahwin rasanya kan. Kalau tak kahwin tu rasa lewat sangat dah tu kan. Jadi insya-Allah ada rezekinya. Tapi anak-anak kita, anak sulung macam mana? Anak sulung, anak nombor 2 tak sama, anak nombor 3 tak sama, anak nombor 4 tak sama. Tanya kita adik-beradik pun tak sama. Kalau kita tengok adik-beradik kita, perangai kita sendiri, kita boleh tahu dah kita tak sama dengan adik kita kan. Anak yang paling sensitif anak nombor berapa? Anak paling sensitif anak sulung. Anak sulung paling sensitif. Nampak dia paling tabah sekali, tapi dia paling cepat terasa. Betul, dia kata Along tak kisah, tu pulang, ini pandangan Along, nak dengar, tak nak dengar tak apa. Nampak macam tabah, cuba tak dengar, merajuk dia. Tu panggil anak nombor 1. Dia nak dia didengari sebab dia rasa dia sulung, orang kena dengar cakap dia. Dia rasa dia pandai, dia rasa dia lebih lama makan garam daripada adik-adik dia. Dia rasa macam tu. Adik nombor 2 pula dia jenis nak menang. Yang nombor 2, kedua nombor 2, dia nak sesuatu perkara tu, kalau boleh, kalau sampai terpaksa menyakitkan hati pertama, dia akan buat. Tu panggil nombor 2. Dan nombor 3 pula dia paling kuat menyakat nombor 1 dengan nombor 2, dan dia paling cepat laporan dia sampai ke mak ayah dia. Tetapi tak tahu kenapa nombor 1 dengan nombor 3 rapat. Nombor 1 dengan nombor 3 memang baik. Nombor 1 dengan 3 dia kangam. Kebanyakan, tak semua tau, kebanyakan. Contohlah. Yang keempat akan ulang balik perangai nombor 1. Macam itulah dan seterusnya. Tapi mungkin kebanyakan, tapi bukannya semua. Kena faham. Macam kita lah hari ni kan, cuba kita tengok tapak tangan kita. Tengok tapak tangan kita okey. Bila kita tengok tapak tangan, dengar arahan. Jangan tengok saya, tengok tapak tangan tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan, sekarang dia dengar arahan saya. Sambil tengok tapak tangan. Jangan nanti anak kita ikut panggil kita. Bila tengok tapak tangan, sibuk tengok tapak tangan orang lain tu kenapa? Apa salah? La ilaha illallah. Dah terbiasa dengar arahan dengan teliti. Pandang tapak tangan masing-masing. Sekarang cuba tengok kuku masing-masing. Okey dah, cuba turun tangan. Okey. Tadi kita nampak ada lelaki, ada wanita. Baik kita tak tengok kawan kita, tak sempat tengok kawan kita. Ada orang dia perempuan, nampak lembut tapi hati dia keras. Nampak lelaki tu nampak macam ganas tadi, macam macho, tapi dalam hati ada taman. Bila tengok tangan macam ni, tengok kuku, bila dia tengok macam ni, sap macam tu, memang rimau ni macam. Hati dia keras. Nampak tak? Walaupun dia perempuan, kalau dia nak tu dia nak lah. Tapi ada banyak lelaki tadi saya tengok, ada beberapa orang lelaki tadi bila tengok tapak tangan, halah, macam tu kan. Jadi makna kata ada kelembutan dia. Nampak macam ganas tapi cepat terasa. Nampak macam ganas tapi dia mudah sensitif. Contohlah, itu antaranya. Tapi lepas ni tak boleh buat lagi dah sebab dah tahu. Macam tu. Tapi dia hanya boleh test dekat orang yang tak tahu. Sebab benda tu di luar kawal. Nampak tak? Contohlah okey macam tu. Kemudian jenis-jenis ucapan ada impromptu, iaitu tanpa persediaan. Tiba-tiba dijemput kepada saudara-saudara menyampaikan, kena ucap juga kan. Yang paling kita menyampah sekali untuk orang macam ni adalah, saya tidak berhasrat untuk berucap panjang. Dah panjang lah kau cakap tadi, kau tahu tak kan? Sebenarnya yang tepat sekali, saya tidak berhasrat untuk memanjangkan lagi ucapan saya. Itu yang sebenarnya. Kena mengakulah kita bercakap banyak.
Hai, dalam tak bersedia ni banyak pula saya bercakap, dia kata kan. Kena ada pengetahuan setia ada, kena banyak membaca, kongsi pengalaman, perasaan, pendapat dan kebiasaannya sebelum dan selepas tu kita kena prepare. Kemudian ucapan ni boleh jadi ucapan dihafal, boleh jadi ucapan yang dibaca dengan teks. Ini yang paling kita kena elakkan. Bayangkan kita diamanahkan untuk membaca teks itu. Saya diminta untuk membaca teks daripada Yang Amat Berhormat Menteri. Jadi sekarang ini bukan ucapan saya, ini adalah ucapan daripada Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula baca. Itu dia baca, terpaksa baca. Kan? Tapi kalau boleh kita elak baca teks, itu lagi baik. Dan kemudian ucapan yang dengan cukup persediaan, contoh kuliah, ceramah, pembentangan dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi, pertama, kredibiliti penyampai. Latar belakang kita siapa kan? Kalau dibuka lah kat luar sana, siapa lagi nak dengar ceramah Syamsul Huda, saya yakin dalam ni pun dah ada dah orang-orang yang tak berkenaan dengar ceramah. Kita tengok ada yang caterer apa semua, yang apa kan, bahagian tu dia tumpang sekali, terima kasih banyak, jangan risau, alhamdulillah kan. Tapi betul, kalau buka ada, sebab orang nak tengok dia, nak sangat tengok live macam mana. Ada orang cakap macam tu kan. Sebenarnya sama je, cuma tadi komen biasalah kan. Tadi saya maafkan lah, tadi apa yang cakap-cakap tadi tu saya maafkan. Saya dengar tadi tu, tingginya saya dengar dalam TV nampak tua, kurang hajar tu. Itu pun saya maafkan, tak ada masalah. Itu adalah perkataan yang biasa saya dengar kan. Itu tak ada masalah, pada saya tak ada masalah, okey je, sebab dah biasa. Itu ada seorang tu nak ambil gambar boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata salah sangat tu, saya kata kan. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi setiap kali masuk bilik air tu saya cek jugalah tentang mana yang sama tu kan. Okay. Kedua, bentuk dan jenis maklumat yang kita nak share dengan orang. Kalau boleh cari benda tu, sebab saya, untuk makluman semua, saya paling tak suka tajuk keluarga bahagia. Sebab orang nak dengar tu je. Saya dilema sekarang, saya kena share kat semua lah. Dilema saya, bila saya berceramah, saya nak tajuk yang orang bagi tajuk yang baru, supaya saya dicabar dengan topik yang nak saya disampaikan. Jadi bila orang bagi tajuk keluarga bahagia, rahsia keluarga bahagia, benda tu boleh selit-selit je sebenarnya. Tapi tajuk tu saya nak tajuk yang lain pada yang lain. Mungkin tajuk tu mungkin cabaran menjadi seorang ibu tunggal, contoh cabaran menjadi seorang lelaki yang tidak berkahwin, ataupun cabaran anak muda hari ini, atau cabaran rumah tangga, cabaran rumah tangga abad ini. So kita boleh share. Saya share lah cabaran rumah tangga abad ini apa. Saya bagi itu, saya bentang dekat Setiawan gitu. Yang pertamanya tak mampu, tak ada duit, tapi dimampukan dengan personal loan. Lepas tu buat personal loan, ada interest. Lepas tu benda tu benih asas nak bina keluarga. So banyaklah masalah. Yang kedua, tak layak. Tak layak tu macam mana? Ilmu apa pun tak ada, tapi nak kahwin. Lepas tu satu lagi, panas baran, masuk dalam kategori tak layak kahwin. Berapa banyak penderaan yang berlaku, penderaan domestik ni banyak betul. Yang terbaru ni yang berlaku, bayangan yang berlaku sekarang ni, ada suami bawa girlfriend balik rumah dia, dia bersama depan isteri dia. Ni fakta ni. Dan kemudian dia ajak isteri dia bersama dengan dia sekali. Dan girlfriend ni melahirkan anak, dan bayangkan isteri tu punyalah takutnya dengan suami, dia yang bela budak tu, baby tu. Macam benda-benda pelik, tak layak kahwin. Dan yang ketiga, ikhtilat. Sebelum kahwin tak jaga batas hubungan. Sekarang ni zaman dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Banyak sangat pasangan sebelum kahwin dah terlanjur begitu, terlanjur begini. Bila kahwin pula, maklumat tu bocor. Maklumat ni bocor. Dapat tahu, rupanya dulu dia pernah macam ni. Dulu yang lelaki ni pernah dengan ni. Gambar siap, ada video lagi. Ya Allah Akbar. Kemudian ni lah antara yang cabaran yang dihadapi. Ini contoh lah, nak beritahu. Kita kena share benda yang mencabar. Kan? Cabaran dunia hari ni. Kan? Boleh pula asyik-asyik keluarga bahagia. Asyik-asyik keluarga bahagia, saya tak nak. Lepas tu, satu lagi cabaran untuk saya adalah, sekarang ni zaman media sosial. Orang dah tengok konten kita. Saya sebolehnya tak nak bawa konten yang sama. Tetapi bila sampai dekat tempat tu, kenapa tak bawa cerita tu? Oh, dia cakap, nak dengar sangat. Puas tunggu sampai sudah tak bawa cerita tu. Dia nak dengar lagi benda tu. Sebab dia nak dengar depan-depan. Dia seronok rasa, dan dia boleh gelak lebih teruk daripada dia dengar dekat dalam YouTube dan sebagainya. Itu cabaran
penceramah pada hari ni sebenarnya. Tapi saya lebih suka benda baru. Dan kemudian saiz dan latar belakang pendengar, tengok tu saya tanya tadi, berapa ramai graduan yang hari ni yang kita akan jumpa. Saya dah membayangkan, penuh dewan ni. Saya tak sangka pula sampai 5,000 orang. Kan? Rupanya 16 orang. Saya lega sikit saya tak adalah berat sangat. Saya pernah ceramah, saya pernah ceramah untuk 3 orang. Pernah. Saya ceramah untuk 3 orang, saya tu tengah cakap, organisasi dia KFC, dia kena masuk pertandingan, dia ada satu pertandingan yang mana setiap outlet dia hantar wakil bertanding, yang mana nasib lah kalau pilih outlet tu terpilih untuk dijadikan tempat pertandingan. Siapa yang masuk dia dapat kupon. So rezeki kita lah, kita tak keluar duit itu. Kita belilah barang ni, beli ni, ayam ni, nak order ni, fries lah, apa semua. Dia akan bagi markah pertama, kecepatan, kepantasan melayan ambil order, kepantasan cooking, sepah dia macam mana bila dia menyiapkan makanan tu, kan, preparation macam mana, lepas tu ada salah order ke tak, ada silap deliver ke tak, semua tu ada markah. Jadi saya diminta bagi motivation untuk 3 orang peserta ni. Duduklah macam ni untuk 3 orang, kita nak 3 orang. Itu pengalaman yang saya takkan lupakan, bagi motivation untuk 3 orang. So benda tu berlaku, kan. Dan saya juga pernah bagi motivation. Rekod saya berceramah bagi motivasi tanpa henti, nak make sure momentum tu dia happy, dia gelak, dia apa semua. Saya pernah ceramah 6 jam berturut-turut tanpa henti, saya pernah. Dan yang paling banyak 4 jam tanpa henti. Sebab dia kata, Ustaz, apa ni SD, you boleh, SD tu Samsul Debat lah, SD you boleh break kat tengah-tengah tu. Saya tak nak break. Nak break biar dia orang break. Saya tu sambung, siapa nak pergi toilet pergi je. Saya ceramah dekat hospital 4 jam. Saya dekat ada Johor Land punya group, saya pernah buat untuk 4 jam. Yang paling susah sekali adalah untuk beberapa peserta dekat satu program tu, saya dekat swasta 4 jam ceramah ni. Sebab dia orang di kalangan 300-400 orang yang dengar ceramah ni, esok sebahagian padanya akan terminate kerja, akan ditamatkan perkhidmatan. So saya kena bagi motivation supaya dia orang prepare, akan ada yang akan hilang jawatan esok. Tapi dia dengar, dia orang gelak lah, happy apa semua, bagi dia orang terima hakikat, bagi dia happy, saya nak bagi tu. Dan saya ceramah tanpa henti. Itu saya pernah buat. Dan saya ingat jadual saya yang paling teruk sekali. Adalah saya pernah malam tu saya ceramah dekat Masjid Tanah Melaka. Esok pagi tu dekat Kem Sungai Udang Melaka. Tapi tak boleh tidur kat Melaka sebab cuti sekolah. Homestay, hotel, resort semua penuh. Saya kena balik Seremban. Daripada Seremban esok pagi Kem Sungai Udang. Lepas Kem Sungai Udang, malam tu ceramah di Sungai Siput Perak, sampai terus ceramah sebab jam cuti sekolah. Sampai terus ceramah aja malam tu. Habis Sungai Siput, esok pagi tu Tanjung Malim. Petang tu di Butterworth, Pulau Pinang naik jambatan. Malam tu di Kulim. Esok pagi tu di HUSM Kubang Kerian Kelantan. Petang tu di Kompleks Mahkamah Kota Baru. Malam tu Felda Aring Gua Musang. Habis Felda Aring Gua Musang, pagi esok tu Mindef KL. Habis Mindef KL, petang tu di IMU, International Medical University di Bukit Jalil. Malam tu di Bahau. Saya ingat dah berakhir penderitaan saya bila di Bahau Negeri Sembilan. Rupanya esok pagi tu di Bera, petang di Temeloh, malam tu di Jolai, dan akhirnya saya terkulai. Lepas tu doktor cek saya punya tonsillitis, saya punya tonsil pun dah bengkak, suara saya dah mula berubah. Maka saya diberikan cuti influenza kononnya. Influenza, jadi sebab dah bengkak tu, influenza. Itulah antara jadual saya, dan semuanya melalui kenderaan darat, bukannya naik flight. Dan saya pernah kena malam tu di Kuala Ketil Kedah, esok paginya tu di Kuantan. Bayangkan, sampai semayang subuh dah. Sampai di Kuantan, orang azan subuh, dapat hotel Zenith. Tapi dapat tidur 2 jam je. Sebab UMP Gambang slotnya pukul 9 sampai tengah hari. Petang di Kuantan Port di Pekan, malam tu di Melimau Melaka. Masa tu saya terpaksa telefon sahabat saya, naik bas daripada Seremban turun dekat Kuantan petang pukul 3, terus dia ganti driver saya tu. Terpaksa. Macam itulah jadual saya hari-hari. Masuklah hari ni. Dan pagi tadi saya di Seremban, petang tadi saya di Semenyih. Lepas dari Semenyih sini, malam ni di Rawang, esok pagi di Pasir Gudang, Johor Bahru.
Macam tu lah. Nampak macam ni kan, macam kan, macam tu kan. Tapi boleh ke ni? Boleh. Memanglah boleh. Cuba cakap ke depan ni nak tengok boleh tak boleh, tengok kan. Kemudian begitu juga saiz latar belakang ni penting sebab nak tengok demografi pendengar, berapa ramai orang dia, macam mana penguasaan. Ada orang tu cakap macam ni je, ada orang tangan gaya dia macam tu je, ada orang tu dia siap teknikal macam ni, memek muka. Benda tu akan membantu sebenarnya. Benda tu akan membantu. Dan begitu juga kena tengok teknik dan gaya penyampaian kita. Macam tadi saya dengar kan, maka tadi kan MC kita kan, penceramah kita siapa lagi, kalau tak kenal berkawan Malaysia, dia kata tadi kan, dia punya tu saya ambil, memang saya memang alert, saya akan dengar apa dia cakap. Itu sebab bila orang bagi pantun pun saya akan dengar. MC bila dia bagi pantun tu kan, indah berbalam si awan petang, awan berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pokok ara tu. Sampaikan awan tu berarak ke celah pokok tu, kau agak-agak lah. Dan orang tu recycle pantun daripada dulu sampai sekarang. Cuba fikir. Tu belum cerita lagi. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kalau kau naik kereta daripada Segamat, kau jumpa Kuantan dulu. Macam mana kau boleh confident kau singgah kat Lipis, jalan mana kau ikut? Tu belum cerita lagi. Dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, jalan mana kau ikut? Tapi itulah dia orang ni, buat pantun janji ada bunyi. Tu saya tak boleh. Jangan main-main. Saya memang alert. Tu sebab jangan main-main. Apa orang cakap saya akan dengar. Tu sebab macam kita tengok kan, sedih saya tengok kadang-kadang ada orang nak buat debat secara terbuka, tunjuk dalam TV. Kesian saya tengok kadang-kadang. Bukan kesian macam mana, kadang-kadang ada orang dia rasa syok bila dia bercakap dan dia rasa dia menang. Bukan dia menilai tu pula penyokong-penyokong fanatik. Tak boleh. Kita kena tengok tu macam mana. Dia ni apa yang disebut. Ada orang teknikal dia bagus, gaya persembahan dia bagus, tapi isi tak ada. Ada orang isi dia ada. Dia tepat, dia menjawab soalan, tetapi gaya persembahan dia macam ada berkarat sikit, macam ada longgar-longgar, cenderung nervous sikit, semua akan ada. Kan macam orang berbadan macam berisi sikit lah, kalau badan berisi kadang. Tu sebabnya penting kita boleh tahu orang yang kalau kita dekat dengan mikrofon ni, apa masalah dia. Maka pada hari ni orang akan dengar, nervous dia tu orang akan dengar. Saya bercakap ni nervous tak? Nervous, mau tak nervous. Tengok orang depan kita pakai rope. Saya last tengok anak saya pakai masa tadika dulu. Tu last saya tengok. Konvo dah lama, konvo dah kan. Tak ada gurau tak. Kita semua akan ada nervous, tapi cuma bagaimana kita mengawal rasa debar kat hati kita tu. Apa tanda-tanda gementar? Apa tanda-tanda gementar? Dah diajar dah dalam kelas. Apa tanda-tanda orang gementar? Tak diajar. Biar saya ajar. 3 tanda orang nervous. Pertama, dia akan kerap menguap. Kita tengok orang nak interview. Cuba tengok orang nak interview, dia tunggu turn nak masuk dalam bilik temuduga tu. Kedua, tapak tangan berpeluh. Yang mengantuk tadi tu, dia bukan ngantuk, dia menguap tu sebab berdebar. Tidur cukup dah malam tadi. Nampak tak? Dan yang ketiga apa? Mata berkelip laju. Bila weh? Ya ke? Dia tanya soalan apa? Soalan apa? Dia dengan macam tu. Dia akan nervous. Tapi ada orang yang memang macam tu. Jangan salah faham. Dia memang ada masalah saraf. Dia bukan nervous. Kau apa khabar? Lama tak jumpa? Okey, dia bukan nervous. Itu memang ada orang masalah saraf. Tapi 3 tanda. Ni saya bagi memang betul. Sebab kita nak faham cara bahasa. Lepas tu orang ni kadang dia ada satu tabiat bila dia bercakap, tangan dia main pegang tudung dia. Kita tengok bila nak interview kan, kita kan you all ada belajar tentang meeting and interview kan, macam mana perangai orang interview. Bila masuk dalam, tak ketuk pintu lagi, tak bagi salam lagi, dia main masuk je. Tu masuk sampai kat depan lah. Walaupun panel tu ada 3 orang, walaupun panel tu nampak, kita tak boleh masuk. Adabnya selagi tak dipersilakan masuk. Tu sebab Assalamualaikum, selamat pagi, boleh saya masuk? Masuk. Baru kita masuk. Dan bila masuk pula, cara bersalam. Berapa ramai orang salam macam ni? Macam, sihat tuan? Bersalam macam ni, fail. Sebab kita berharapkan orang tadah salam kita. Tu sebab kalau yang perempuan senang. Macam tu. Jaranglah perempuan macam ni. Tak ada lah. Pelik sangat perempuan tu. Tak makhluk mana tak tahulah. Dia salam mesti macam ni, lurus macam ni. Kalau penemu duga buat macam ni, tak apa, tu hak dia. Dia yang nak interview. So kita tadah lah macam tu. Dan bila dah salam, kemudian dekat kursi, tak boleh duduk, berdiri tepi tu selagi tak disuruh duduk.
Kalau dia kata, duduklah, duduk. Tunggu apa lagi? Duduk. Baru duduk. Dan bila duduk, kaki jangan bersilang. Lurus kaki atas paha. Kalau bawa handbag, bawah belah kanan, bukan belah kiri. Bawah belah kanan, letak bawah. Kenapa? Saya tak tahu. Memang belah kanan. Daripada dulu dia cakap belah kanan. Saya ikutlah belah kanan. Baju masa tu, kalau saya tinggi, tak sesuai pakai baju yang jalur. Tegak macam tiang. Warna yang sesuai. Sekarang ni pengaruh Korea. Kan kononnya nak sampai lengan macam ni, lipat macam tu kan. Tengok, semuanya akan diambil kira. Kemudian kepantangan, satu benda yang banyak calon-calon temuduga buat silap. Di penghujung sesi, awak ada apa-apa soalan? Tak ada, habis. Kau tak dapat kerja tu. Tanyalah soalan walaupun kau tak ada soalan. Tanya juga macam mana pun. Tu kena ajar dia orang. Macam-macam tau cara kita menjawab. Apa pandangan awak tentang ni? Kalau tak silap saya, memang kau silap. Kau tak jawab macam tu. Kalau tak silap saya, dia kata kan. Kalau lah boleh saya agak lagi habis. Tak boleh. Dia kena firm jawapan kita. Tu dia kan. Kemudian latar belakang tempat dan persekitaran. Tengok kita berucap tu dekat mana, latar belakangnya siapa. Kalau kita tengok yang mendengar tu ramai yang golongan yang umur 60-an, 70-an umur, jangan bawa contoh-contoh yang budak muda je faham kan. Kita lihat bagaimanakah dalam Blackpink baru-baru ni. Orang tua tu Blackpink ni siapalah Blackpink kan. Dari mana artis tu kena sesuai dengan zaman dia. Nyanyi lagu pun lagu yang kena pada zaman dia. Tu kena bawa. Kena tengok ramai pula yang India, macam mana lagu nak bawa. Nampak ramai yang Cina tu sebab saya boleh nyanyi lagu Cina, lagu Tamil, semua saya nyanyi. Saya tengok audience saya. Saya standard Malaysia. Sekarang ni lately yang sahabat-sahabat berbangsa Cina, India semua kenal saya. I know you lah, I know you. And the TikTok. Dia kata tu. Sampai ke Singapura. Singapura orang kejar saya dekat airport. Ustaz TikTok. Ustaz TikTok yang dia ingat, dia tak ingat nama lain. Itulah keadaan dia. Tapi keadaan dia macam tu lah. Tapi pesan saya lah kan, teruslah minta popular. Yang dia sebut popular tadi tu lah. Aku ingat poin kau sebut main. Semua fakta kau aku ingat. Cuma tak jadi dendam je. Macam tu ya kan. Kan? Tak. Jangan minta popular. Susah. Tu sebabnya hari tu bila nak bercuti, saya ke bulan 5 hari tu sepatutnya saya pergi umrah. Tapi saya cancel kan. Saya penat dengan nama Samsudebat. Saya nak beristirahat, nak rehat daripada Samsudebat tu. Nak tinggal saya nak jadi diri saya. Saya nak me time untuk saya. So alhamdulillah saya pilih bercuti berehat di pesantren di Jawa Barat di Indonesia. Sebab di Indonesia orang tak kenal saya. Walaupun Andy TK selalu buat react yang video daripada Indonesia, banyak buat react video saya, tapi dia orang je yang kenal. Sebab saya pergi berceramah di kedutaan Malaysia di Indonesia, saya terkejut sampai di airport Soekarno-Hatta tu, boleh sampai dekat airport tu semua orang tak tahu je. Saya buka mas, dia orang tak tahu je. Ya, betul ni. Betul ke aku dalam dunia ni? Betul ke? Dia orang tak kerti. Saya siap macam ni muka saya. Dia tu pandang saya, faham kau? Macam tu lah agaknya kan. Jadi saya fikir kalau aku nak cuti tu, saya itu bulan 5 hampir 2 minggu saya tak ada live, tak ada apa, saya rehat 2 minggu. Jadi saya kemudian lepas 2 minggu barulah saya balik semula ke Malaysia untuk sambung balik. Macam saya okey lah kan. Dan kemudian tiba-tiba dilanda pula anxiety. Anxiety apa? Sebab ramai orang crop TikTok tu. Dia save, dia crop, dan muka saya makin bulat, perut macam tembikai. So saya kena kontrol, saya kena diet. Saya kontrol diet, saya makan minum air lemon tanpa gula, saya cut sugar, saya kontrol nasi, saya jogging hari-hari tempat yang saya boleh ceramah, alhamdulillah. Dan tiba-tiba pada 6 hari bulan 10 bulan lepas, saya collapse first time dalam hidup saya. Collapse tak sedar, jaga-jaga dekat KPJ section 20. Sebab saya dehydrated, kurang air. Tapi itulah harganya bila nak diet kan. Itulah. Tapi rupanya itu juga salah satu cara kita berehat. Dan saya first time ever saya buat medical check up. Sebab dah tak sedar, darah je dah kena ambil. Tahu semua dah tahu dah. Tapi alhamdulillah semua okey. Saya boleh makan apa yang bakal dihidangkan nanti, InsyaAllah. Saya kolesterol okey, darah tinggi pun okey, saya punya gula pun okey. So tak perlu risaulah, InsyaAllah. Cuma kena kontrol lah. Dan kemudian langkah pengucapan awam yang berkesan, kita berucap yang berkesan, adab kita dalam bercakap yang berkesan. Pertama, atasi perasaan gemuruh.
psikologi, fizikal, batin. Caranya pemakaian kita kena ready lah, pakaian kita macam mana nak apa kan. Saya sebenarnya tak perasan yang ni ada convocation, saya minta maaf saya tak sempat pakai suit saya. So saya pakailah pakaian santai saya macam ni supaya you all rasa lebih dekat dengan saya. Itu adalah alasan bagi orang yang tak bersedia lah macam tu. Kemudian begitu juga dalaman diri kita kena sentiasa positif. Kita kalau kita cakap macam mana ni, gila tu, boleh tengok senarai VVIP ni, ya Allah ni siapa ni, ya Allah, Profesor Madya doktor, ya Allah Akbar, ini pengarah urusan Neuron Works, alamak kan, penasihat Neuron Works dan juga tenaga pengajar, semua ada. Tapi itu sebabnya sekarang ni kita ni pengucapan awal ni bukanlah satu ucapan untuk dinilai, tetapi kita nak buat perkongsian maklumat yang mungkin ada benda rupanya macam tu, rupanya baru kita tahu kan. Lalu rupanya tanda-tanda nervous baru tahu hari ni rupanya kan, boleh nampak tambah dalam silibus tu nanti kan. Dan begitu juga kita bersedia pemakaian kita bersedia segala-galanya. Rupanya siapa audiens yang akan datang, alamak kenapa. Saya pernah mula-mula ramai orang tanya saya macam mana boleh dapat nama Syamsul Debat. Saya dulu lepas berbelajar, saya bergelar timbalan pengarah. Kemudian tak sampai 4 tahun, saya naik jawatan jadi pengarah undang-undang, legal advisor. Dan kemudian bila jadi legal advisor ni, saya masa tu dah mula berceramah. Dan bila berceramah, saya tak nak pakai salutasi, saya tak nak orang sebut jawatan rasmi saya. Sebab saya tak nak orang call pejabat saya, jemput saya berceramah. Saya tak nak, sebab di pejabat saya tak ada job scope saya ceramah, tak ada. Sebab saya hanya bagi advice untuk organisasi saya, untuk ni kerja, bawa ke mahkamah, make sure kes kita menang, untuk kurangkan yalah, sektor kerajaan ni kan banyak kalah kes yang kena tipu je dekat kontraktor dengan apa. Jadi konsultan banyak nipu dia, jadi kita kena advice dia accordingly. So saya masa tu saya pakai nama rasmi, nama jawatan NGO saya. Saya lepas pada tu saya masih lagi aktif mengajar debat. So ada satu pertubuhan NGO, iaitu bila orang sebut saya, penceramah kita pada hari ini Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. So bila saya berceramah, salah satu tempat ni Surau Puncak Setiawangsa KL. So saya rasa ramai tahu Surau Puncak Setiawangsa KL ni siapa yang duduk kat sana. Semuanya memang VVIP yang memang top gun duduk sana. Bila saya tengok senarai tu ceramah dekat Surau Puncak Setiawangsa, senarai nama jadi jatuh kuasa tak ada lah, semua Datuk Seri, Datuk Tun, Tan Sri, tak ada betul Encik situ. Memang tak ada dalam senarai tu Encik, tak ada, semua Datuk Seri, Tan Sri semua. Sudah, saya masuk balik dalam kereta saya tengok balik nota, saya takut ni, kena prepare sebab orang besar ni kan, handal-handal ni. Dan rupanya penganjur yang jemput saya tu dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa tah nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Maka dia pun tulis, penceramah pada malam ini Syamsul Debat. Itulah mulanya. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah, Datuk Haji Izlan Basar. Dia masa tu mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Dan melekatlah terus nama tu sampai ke hari ini. Itulah sebabnya. Dan dia masa tu dia dah promote dah dekat semua orang. Dia promote dekat Indonesia, Singapura. Dia beritahu semua. Tak lama lagi you tengok TV Hijrah akan keluarkan seorang talent penceramah you tak pernah jumpa. Orang memang gila bab satu punya. Dia cerita kat semua orang. Nama dia Syamsul Debat. Orang search kat Google tak jumpa. Sebab masa tu saya belum ada like. Tapi promosi dia dah buat. Sebab dia kata, dia tanya saya, Ustaz dah pernah keluar TV belum? Saya kata keluar biasa, masuk tak muat. Saya kata macam tu kan. Dia kata dia ni gila betul. Dia kata maknanya saya tak pernah keluar. Memanglah ikut kan tak pernah appear. So dia kata Ustaz jangan jadi. So ada isu TV Hijrah ni dulu, bila ada talent, sebab TV Hijrah ni TV baru, ramai talent yang tak pernah keluar TV masuk kat TV Hijrah. Bila dia naik sikit, adalah satu stesen TV yang top dekat Malaysia ni, satu channel ambil dia, dan biasanya dia tak boleh pergi Hijrah balik dah sebab dia dah ikat kontrak kat sana. Jadi dia merayu sangat, tolonglah Syamsul Debat sign dengan kita orang, tolonglah sign dengan kita orang. So saya sign lah, sebab asal kejadian Syamsul Debat TV Hijrah. Saya sign dan saya tak malu mengaku saya adalah talent yang paling mahal dibayar pada ketika itu untuk setiap episod. Sudah saya. Tapi mana yang TV3 panggil, RTM panggil, so TV Hijrah dengan senang hati akan lepas saya pergi je, tak ada masalah. Kecuali yang satu tu lah, sebab dia bila kita panggil dia susah nak bagi talent dia.
Dia tak boleh nak ni. Saya tak nak sebut siapa, agak-agak je lah. Macam tu kan. Jadi macam tu lah. Jadi saya ikat kontrak selama 2-3 tahun dan sampailah ke hari ni. Sebab apa? Dia kata, Ustaz, cepat naik, cepat jatuh. So kita kena susun Ustaz punya tu betul-betul. Cara dia bawa saya masuk ke dalam TV Hijrah bukannya macam seorang tu buat program, tak. Dia minta saya ceramah. First ceramah saya ceramah pasal hijrah, pasal keluarga. Saya pakai baju warna merun, saya ingat lagi. Pakai songkok, pakai baju merun, seluar merun, duduk dekat surau dia tu, ceramah dekat semua. Rupanya TV Hijrah setiap hari Khamis petang, dia ada satu, selepas asar dia akan baca Yasin, dia akan buat tahlil, kemudian hari tu lain sikit ada ceramah. Dia suruh semua tu dengar ceramah. Saya pun ceramah lah. Rupa-rupanya semua yang dengar ceramah tu, staff-staff dia, semua penerbit, pengarah, cameraman, semua dengar. Dan selepas saya ceramah tu, gelak jangan cakap lah, mana kau nangkup, tak pernah dengar. Lepas tu Datuk Haji Zlan Masa, saya tanyalah, ni ada kamera ni, keluar TV ke? Tak adalah, ni untuk simpanan kita je. Dia tipu saya. Saya tutang, saya bagilah sebab saya fikir lantak lah, aku balun je lah, lepas ni aku balik kan. Dan selepas pada tu CEO TV Hijrah ke depan, dia beritahu, ceramah tadi okey tak? Okey. Boleh keluar TV tak? Boleh. Minggu depan kita keluarkan. Rupanya dia record tu dikeluarkan, dia potong 3 episod. Dan first time ever orang tak pernah tengok TV Hijrah. Semua orang tanya TV Hijrah berapa nombor dia. Orang tak tahu, tu first time. Dan saya masa tu tak tahu macam mana nak adapt situasi tu. Orang tiba-tiba kenal saya macam tu. Saya sama ni ceramah, saya dah lama ceramah, dan dekat UTM I dah pernah beberapa kali pergi. Cuma orang buat tak tahu je kat aku selama ni. Kan? Tapi memang bukan senang lah. Lepas tu saya tiba-tiba dia buat 7 wonders of TV Al-Hijrah. 7 wonders dia kata. Salah satunya Samsul Debat. Dia kata buat program Samsul Debat. Bila saya keluar orang dah ni, saya nampak Dr. Muhayyak, saya nampak Ustaz Don. Ya Allah, dia orang ni hebat-hebat ni. Saya pergi jumpa dia orang. Saya nak jumpa Dr. Muhayyak. Saya nak jumpa. Ya Allah, saya minat. Saya tak sempat cakap dia tu. Ya, I minat betul dengan you. Apa hal pula kau minat kat aku? Macam tu lah kan. Kan, ya, I punya neighbor semua yang Chinese, yang Indian semua tengok tau program you. Dan masa mula-mula saya keluar TV tu, yang berlaku, dialog yang berlaku, weh, kau buka TV Hijrah weh. Gila tu penceramah ni, dia katanya tu. Gila sebutnya. Gila macam mana ni? Oh ya ke? Jap, TV Hijrah berapa nombor dia? Orang tak tahu masa tu. Itulah, sejak pada tu hidup saya dah tak sama lagi. Jadi tak usahlah minta popular, susah. Nak pergi kedai makan, kena cek kedai yang tak ramai orang. Masalahnya tak ramai orang tu tak sedap. Pergi kedai makan yang sedap ramai orang, jajam dengan gambar. Orang pernah bayangkan orang boleh buat tu. Saya tengah makan ni, handphone tu itulah yang saya alami. Macam apa? Itulah harga dia. Itu sebab biarlah kita tak popular, senang, tak susah hati. Kan? Itu belum cerita lagi yang ambil gambar tu, yang tak kesian ambil gambar rapat-rapat, lepas tu crop tinggal berdua. Lepas tu buat wallpaper, buat profile, lepas tu husband ni marah kat aku. Banyak berlaku. Masalahnya yang minat saya kebanyakannya semua bukannya beliau. Ramai yang beliau minatkan Samsul Debat. Ada sekali tu dekat student Politeknik kat Merlimau, Samsul Debat kan? Ya Allah, saya kata ada juga yang muda. Mak saya minat betul. Mak dia yang minat, bukan dia. Macam tu lah kan? Jadi sebab yang tengok rancangan-rancangan ni banyak ni. Cuma lately sebab kita dah ada media sosial, kita ada IG, kita ada TikTok, anak-anak muda dah mula ramai Samsul Debat. Saya masih bagi orang kata, saya sentiasa memandang itu sebab saya kata saya suka tajuk baru. Macam hari ni kan, adab bercakap. Baguslah, saya tak pernah dapat tajuk adab bercakap. Jadi saya excited sangat nak share cara bercakap kan. Analisa pendengar tengok diri kita, agaknya macam mana orang pandang aku agaknya. Analisa audience kita, majlis kita macam mana. Kita kena faham. Kalau makanan dah ready macam tu kan, dah ready makanan, maka tapi saya tengok macam ada yang dah makan kan sebegini. Maka kalau ikut hukum adabnya, makruh ceramah lama. Kalau makanan dah ada kan, tak tahulah meja utama belum makan kot saya rasa. Kan. Jadi kalau lah saya boleh, sebenarnya program saya ni sampai pukul apa? Sampai pukul apa? Saya lupa nak tanya. Sampai pukul
Embun. Sedapnya kau. Pukul 7 aku ada program lain kat Rawang. Pukul 5. Okey, sikit ni. Cuma ada yang saya nak cakap dah satu perkara. Kalau kita ni nak menyampaikan ucapan awam, benda ni saya nak share sangat kat semua. Yang pertama, jenis ucapan awam ada yang talk to, present with dan juga conversation with. Kita kena pilih. Talk to, bercakap kepada. Dia cakap one way, tutang. Kemudian dia rasa seronok sangat. Oh, saya biasa dah ceramah ni. Oh, memang ramai orang yang saya dah jumpa. Tapi dia seronok sendiri. Yang kedua, present with. Jadi better daripada yang pertama. Present, kita ada benda, kita tunjuk. Okey, nampak tak ni? Ini apa? Ini apa maksud dia? Ini apa dia? Kita as present, ada paper. Kita tunjuk slide. Okey, itu lebih baik daripada yang pertama. Tapi yang paling baik sekali adalah conversation with. Maknanya dua hala. Okey, apa semua. Macam kita rasa macam kita bercakap ni seolah kita seolah berbual. Itu sebenarnya paling power sekali. Kemudian, yang kedua, con of learning. Kita tengok content dan konteks. Konten yang kita nak share dengan orang. Apa dia? Konten tu kena tapis. Tak boleh main ambil je semua benda. Contohnya nak benda-benda baru. Kalau isu gejala sosial, mana yang rasa kita boleh share? Mana yang rasa kita boleh share? Sesuai ke tak? Pernah sekali tu saya adalah beberapa artis, saya kena present dekat atas pentas tu. Kononnya jadi inilah pemulacara buat persembahan dekat atas pentas tu. Saya kena deliver talk. Lepas tu ada seorang lagi, ada dua lagi tu artis, pelawak. Dah diterangkan Puspanita kan, ada satu negeri ni lah, dia pesan minta tolong sangat Samsul Debat, dan dia sebutlah dua artis ni, saya tak nak sebut, saya sebutkan you all tahu. Minta tolong sangat, Datin ni tak suka isu poligami, minta tolong you jangan sentuh benda tu. So dia dah beritahu dah konteks yang kita boleh sentuh, so yang tu kau jangan pergi kat situ. Yang seko ni okey, dia sebut juga. Saya dah merah-merah muka dah terpentas nak cover. Okey, tak apa. Bukan tu cerita dia ni. Saya kena cover balik. Nampak tak? Dia dah beritahu jangan sebut pasal ni sebab ada sensitivity dia. Mungkin dia tengah trauma ke, tengah berlaku ke, kan? Macam 2-3 hari ni kan, lelaki trauma semua lelaki trauma. Wahai yang buat nyawa lain, yang kena nyawa lain. Tega sungguh dia menyakitkan hati kita. Contohlah maksudnya kan. Tapi itulah saya makna konteks tu kita kena tengok. Con of learning yang kedua. Mana tengok konten dia, apa konteks yang sesuai, kan kita tengok. Kemudian yang ketiga, pengaruh sekeliling. Tengok apa keadaan. Macam tadi kan kita tengah bercakap, bising. So macam mana kita nak kawal, macam mana kita nak tarik. So avoid, jangan nampak macam kita bukan kita tak hirau langsung. So kita kena, macam saya sentuh tadi, orang gelak kan, maknanya dia tahulah bising tu apa semua. Okey lah, tak apalah. Apa perasaan saya terhadap kebisingan tu tadi. Dan begitu juga kena tengok pengurusan pentas. Saya tengok macam mana, apa yang sesuai, kan. Contohnya banyak sangat kadang-kadang penganjur dia terlupa. Dia buat program, contohnya macam masyarakat satuan penduduk. Dia buat program, okey. Dia punya pentas, tahulah pentas satuan penduduk kat Padang tu adalah dalam berapa sentimeter je. Dia tinggi sikit lah. Benda dia letak kursi macam tu. Kemudian audien pula macam tu. Dia suruh saya duduk. Bayangkan orang yang duduk belakang. Tu kita tengok. Benda tu kena tengok. Pengurusan pentas tu kita kena tengok. Sebab Samsul Debat, dia paling pantang duduk. Sebab dia tinggi. Bila dia duduk, dia macam menyangkung. Nak pula bagi cushion. Lagilah pula. Bagi cushion yang sofa yang bawah. Nampak macam selesa. Tapi saya tak suka. Dia pun ceramah yang dah berusia lebih boleh. Tapi saya rasa saya belum lagi sampai tahap tu. Biarlah saya berdiri. Lagi satu, energi berdiri beza dengan kita bercakap duduk. Ada beza. Nampak tak? Macam sekarang kan. Itu sebab satu pencapaian. Program sampai pukul 5, orang minta sampai pukul 7. Bukan semua dapat macam tu. Betul tak kan? Yang lain tu tak yang lama. Kita ambil gambar je. Ada macam tu. Kan? Kemudian banner kepercayaan. Nak biar orang memang nak dengar kita. Itu sebab salah satu caranya adalah jangan angkat diri kita terlalu tinggi daripada orang kat depan kita. Sebab kita kena faham, depan kita ni semua ada experience masing-masing. Kita kena bagi tahu yang kita respect orang yang ada kat depan kita ni. Orang hebat-hebat semua. Kan? Dia merupakan founder. Yang dia ni pula Profesor Madya. Bukan beli weh. Memang belajar berapa tahun nak pecah kepala. Nampak tak? Betul tak? So kita kena appreciate dia orang semua. Ni yang depan ni setahun kot. Tu saya kata tadi, you all dah setahun dah belajar. You tinggal ambil sikit je daripada Samsul Debat ni, untuk tambahkan dalam point ni, untuk bagi power lagi bercakap. Tu je.
Kan? Tadi pun baru first time kita tahu kan, yang kita tahu training kat bilik air. Kita tu training. So dia dapat satu. Lah betul lah. Sebab apa buat tu? Sebab nak make sure kita ni mind kita tak terganggu dengan gangguan-gangguan orang yang nak kacau kita tengah bercakap. Orang nak sabotage kita tengah berucap tu, dia kata kan. Lepas tu dia naik pula spanduk, kau cakap tak sedap, kau cakap tak sedap. Bayangkanlah. Contohlah kan. Jadi bina kepercayaan supaya tu, sebab itu saya bukan nak berceramah tau, bukan nak mengajar, tapi saya nak share je. Itu penting. Kemudian begitu juga kelainan, ada perbezaan. Saya ingat dulu masa mula-mula saya ceramah, sebelum yang menyebabkan saya dipanggil pergi ke Surau Puncak Setiawangsa tu, salah seorang yang memanggil saya tu Datuk Haji Ismail. Datuk ni dia pembekal e-book dekat library Seremban. Ingat tak yang program Jom Baca 10 Minit tu, kempen baca 10 minit kan? Satu Malaysia kan, serentak kan, pukul 10 je semua senyap baca 10 minit. So masa program tu berlangsung, saya diminta menyampaikan perkongsian ilmu tentang pentingnya membaca selama setengah jam. Tapi sebelum tu ada ucapan perasmi, ada ucapan alu-aluan daripada pengarah perpustakaan. Masa tu atas pentas ada satu grup Cak Lempong. Dijemput kepada pengarah perpustakaan untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Teng 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 teng, naik pengarah tu berucap. Kemudian dijemput kepada pengarah Pendidikan Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, silakan. Teng 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 teng, 2 pukul. Dan seterusnya, lepas baca 10 minit tu, dijemput kepada yang berhormat Exco Pendidikan masa ketika itu, dia naik pentas untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program tu. Lagilah lama dia pukul tu. Teng 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 teng. Wah. Tiba-tiba. Jadi terusnya, sebelum kita menjamu selera, kita ada satu lagi program pengisian minda dan ilmu. Kita bersama dengan Saudara Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, untuk menyampaikan kepentingan membaca. Silakan. Dia tak pukul. Saya ni jenis penceramah alam sekitar. Saya akan sebut dalam ucapan saya. Saya rasa kecil hati. Wah, kau berkamai ni semua orang, kau pukul aku, kau tak pukul sekarang. Tadi pukul. Jadi suasana dewan tu berubah. Lain betul dia ni. Yang best ni, Datuk Ismail yang jemput saya ni, tahu tak dia cakap apa? Dia jemput Saudara Syamsul Amri Ismail, Presiden Alumni Debat Malaysia, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dia kata, dia beritahu saya lepas ucapan tu. Dia beritahu betul. Dia cakap apa? Masa dia jemput you, cakap, gila betul buat ceramah time ni. Orang nak makan dah, siapa nak dengar? Dia cakap macam tu. Dan bila dia tengok turning tu, bila turning tu terkena kat dia, dia langsung, boleh tak bagi nombor you, I nak panggil datang kat surat I. Itulah puncanya. Dan dia terlupa nama Syamsul apa tangan budak tu, Syamsul apa. Kan, sudahnya sampailah ke hari ni Syamsul debat. Itulah cerita dia. Kemudian menarik perhatian. Menarik perhatian ni simple je. You cari poin-poin yang orang tak pernah share, bagi benda-benda pelik, fakta-fakta yang pelik-pelik, kan, fakta-fakta yang memang iya ke samtu sekarang. Bila fakta pasal bercerai, dulu orang bercerai, bayangkanlah, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Rekod di Terengganu tahun lepas, hari ni kahwin, esok cerai. Yang paling latest tahun ni, dalam majlis yang sama, kita lelaki tu nak baca lafaz taklik, terdengar keluarga perempuan kata hantaran tak cukup 1,000, dia lafazkan talak 3 depan semua orang masa tu. Jadi kalau nak pecah rekod tu, dia kena lepas akad nikah terus cerai. Itu kalau nak pecah rekod tu lah kan. Sebab tu rekod terbaru tadi macam tu, lepas akad nikah ni. Bila saya dengar, bila saya beritahu tadi, semua terkejut. Ya ke macam tu ke? Sebab benda tak pernah dengar. Macam kes itulah yang budak perempuan yang kena bunuh, belah perut kan, keluarkan janin, buang, bakar, esok datang bakar lagi. So fakta tu baru tahu, rupanya budak lelaki yang buat tu budak sekolah agama. Lepas tu baru tahu, rupanya itu bukan girlfriend dia pun, skandal dia saja. Girlfriend lelaki tu orang lain, girlfriend perempuan, boyfriend orang perempuan tu lain, tapi dia bersama atas dasar seronok-seronok aja sampai pregnant. Contoh macam-macam, banyak lagi lah. Contoh kita, ya ke macam tu ke? Tu belum cerita lagi kes gejala sosial yang teruk hari ni macam mana. Bayangkan, ada seorang ibu dan seorang anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Macam mana tu? Mak dia bertunggal, bawa anak perempuan pergi kelab dandut, kelab malam, kemudian mabuk-mabuk, bawa lelaki tu balik. Lelaki tu rasa dia dua, dengan kuasa Tuhan dua-dua pregnant. Tapi masalahnya dua-dua melahirkan anak pada hari yang sama. Macam mana status dia dua tu?
kau adik-beradik aku ke pak saudara aku. Macam itulah keadaannya berlaku. Lagi teruk dah keluarga 69. Itu cerita. Contohnya maknanya ada benda-benda yang menarik perhatian. Credibility share. So itu saya bawa tadi bukan nak tunjuk saya bagus sangat. Tak ada. Ada orang lagi bagus. Ramai yang bagus lagi. Tapi perkongsian tu nak bawa supaya orang nampak, oh rupanya dia sampai level ni dah. Oh macam ni. Kita mungkin jadi lagi baik. You all lagi lah sanggup bayar untuk sijil, untuk ini. Interpersonal communication skills. Kan? Saya kalau boleh saya nak tu sijil tu. Kalau ada kosong lagi print je lah nama. Macam tu. Tak adalah saja gua je. Kemudian mengawal sempadan kuasa kita. Mana adalah limitasi kita. Dah dia beritahu dah signal. Itu sebab saya tak boleh forum perdana kat RTM tu. Tu forum perdana tu kan nampak kan kelang kabut. Tu tak kelang kabut kenapa? Baru cakap mukadimah sikit dia dah macam ni dah dengan lampu tu. Kita pandang tempat lain dia dah ada sana dah. Kita pandang sini dah ada sini dah. Dia suruh berhenti sebab iklan. Kita baru nak mukadimah. Yang penceramah lain tu dengan menyanyi lah, dengan itulah, apalah. Aku baru nak mukadimah dah suruh iklan. Sebab dia lama sangat yang tadi tu. Contohlah. Itu sebab kadang saya tak apa sesuai sangat tu kadang-kadang. Tapi dia bila dia jemput tu saya tengok lah. Saya tengok siapa panel saya yang bersama dengan saya. Dan kemudian jaga lalu lintas. Bayangkan berucap pun kena jaga lalu lintas. Kalau kita kat sini sekat ni lah. Pergi ke sana, pergi sini, melompat, pergi ke bawah, naik atas balik, apa halnya? Itu antara benda yang kita jaga. Jadi bagaimana nak menguasai pengucapan awam, macam mana nak inspirasikan orang lain, semangat nak menjadi dorongan, dorongan kita supaya kita boleh meniru atau mengikut figura-figura yang kita pilih, dialek yang kita nak pilih, tenang dalam berbeza pandangan, kata-kata trending yang mungkin kita boleh bawa dalam pengucapan tu boleh share dengan orang, kan? Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kan, orang yang bijak itu akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Kalau nak jalan jauh, jom kita jalan sesama. Nak bagi tentang unity. Ataupun kita cakap satu kata-kata, ingat kata-kata ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. So ingat kata-kata, benda tu ada kesan kat hati kita. Seburuk-buruk perbuatan adalah terpesona pada diri sendiri, syok sendiri. Contohnya orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, dia risau orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik tapi rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Tapi kalau orang tu tak cantik, rasa diri dia cantik, boleh bayang tak betapa buruknya orang tu. Macam itulah seburuk-buruk perbuatan adalah terpesona pada diri sendiri, dan sentiasa letakkan cabaran dalam diri kita untuk membuat lebih baik. Bukannya cabaran, alamak dia ni siapa ni, matilah aku, macam mana aku nak bercakap pada orang ni. Tak, kita nak share. Jadi insyaAllah saya yakin dengan ilmu, ada sebab you all nak ambil sijil ni, ada sebab mungkin bidang kerja you all mungkin ada keperluan yang untuk tambah nilai tambah pada diri sendiri, supaya kita boleh bawa diri kita dalam dunia yang mencabar pada hari ini, dunia yang tanpa sempadan, dasar lagi terbuka untuk kita menyampaikan dalam keadaan yang berbeza. Pastikan kita berbeza daripada orang lain. Itu je. Kita boleh memilih. Macam contoh kita buat grouping kan. Kenapa kita buat communication skill? Buat grouping, team building. Cuba tengok. Okay, pecah 4 grup. Berebut ambil marker pen. Tak apa, biar aku tulis, kau present. Sebab apa? Sebab dia tak nak present. Itu biasa. Tapi kita nak ubah tu. Tak apa, biar aku present. Kau tulis. Biar aku present. Tak apa. Kita tukar benda tu. Kan? Hidup ni antara kita antara B and D, birth and death. Hidup kita antara B and D, birth and death. Antara B and D tu ada tengah-tengah C. Kita ada choice. Kan? Pilihan. Hidup macam mana kita nak jalani. Kita nak jadi seorang loser, kita nak jadi orang yang bagilah orang lain. Tak, kita akan tunjukkan. Kalau orang lain boleh buat, kenapa pula aku tak boleh buat lebih baik lagi. Itu saja. Dan saya yakin Syamsul Debat takkan terhenti di situ. Selepas ini mungkin ada orang lain, Syamsul Debat, debu semua akan keluar. Kan? Saya cakap dengan wife saya marah, ceramah aja. Sabar, abang ceramah 2-3 tahun je. Lepas ni kan abang duduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang, sudahlah, saya kata macam tu kan. Tapi itulah dia. Jadi terima kasih doa semua. Terima kasih atas sokongan yang semua berikan kepada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir walaupun sikit, kembangkanlah menjadi intan. Kan? Tenang-tenang air di laut, sampan kolek budik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut,
Jadi sebaik pihak penganjur hari ini menjemput rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.